家平安。Shalom saudara-saudari yang terkasih. 谢谢牧师的安排，给我这个机会再次来到你们当中来分享信息。 Saya berterima kasih kepada Boksu memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa membagikan firman Tuhan hari ini. 今天要跟大家分享的题目是走出伤痛的三部曲。 Hari ini topik yang mau saya bagikan adalah trilogi pemulihan, trilogi untuk keluar dari kesedihan. 那我们要从大卫的经历来学习，怎样走出我们的伤痛。 Kita akan belajar dari Daud bagaimana kita bisa keluar dari kesedihan. 伤痛是生命的一部分，每个人都有经历过伤痛。 Kesedihan adalah bagian dari kehidupan. Setiap dari kita pasti pernah mengalami kesedihan. 那么造成伤痛有各种不同的原因。 Yang menyebabkan kesedihan ada beberapa faktor. 那么其中一个原因就是我们失去珍贵的东西。 Salah satu alasannya karena kita kehilangan barang yang berharga. 比如说我的父母他们生6个孩子， Misalnya orang tua saya punya 6 anak. 那么第一胎就是长子，就是男的。 Anak yang pertama, anak sulung adalah seorang laki-laki. 哎，老人家都很喜欢第一胎长子都是男的了哈。 Orang tua pasti suka anak sulung itu adalah laki-laki. 看到孩子出生，哇，开心得不得了，高兴的半命。 Ketika melihat anak laki-laki ini lahir sangat bahagia, sangat happy. 然而几个月之后，孩子就生病就死了， Beberapa bulan kemudian anak itu sakit kemudian meninggal. 他们就陷入在伤痛当中。 Kemudian mereka itu terjebak di dalam kesedihan. 失去他们心爱珍贵的东西， Kehilangan seseorang yang mereka cintai. 那伤痛是我们都不愿意看到的。 Kesedihan itu sesuatu yang kita tidak ingin alami. 然而，我们要知道，它是我们生命中的一部分。 Tapi kita harus tahu bahwa itu adalah bagian dari kehidupan. 哎，你我都有我们自己的伤痛。 Anda dan saya juga masing-masing punya kesedihan sendiri. 你看，主耶稣在传讲这个八福的信息当中， Ketika Yesus memberitakan tentang khotbah di bukit, 那其中有一福，他这样说：哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。 salah satunya adalah berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. 那哀痛啊，哎，就是伤痛的意思。 Itu artinya orang yang sedang mengalami kesedihan. 如果按照这个字面的解释来说，是凡是能够忍受生命中最痛苦的忧伤者，他们是有福了。 Kalau kita terjemahkan dari kata-kata di sini artinya adalah berbahagialah orang yang mampu menanggung kesedihan yang paling menyakitkan dalam hidup. 主耶稣从来没有去责备那些伤心的人， Tuhan Yesus tidak pernah 没有责备那些伤心的人，这个伤痛的人。 Tuhan Yesus tidak pernah memarahi orang-orang yang sedang bersedih. 你在耶稣的面前伤心不要紧的，他不会责备你的，反而他会安慰，他会鼓励你。 Di depan Yesus kita tidak perlu takut untuk bersedih karena justru Yesus yang akan menghibur kita. 那有一句话这样说哈，这个世界可以带给我们快乐，同样的也可以把我们的快乐什么夺走。 Ada satu kalimat seperti ini, dunia ini bisa membawa kebahagiaan kepada kita, tetapi juga bisa membuat kita kehilangan kebahagiaan itu sendiri. 哎，你失去金钱，你失去健康，你的计划失败，你的理想破碎，哎，这些都能够把我们的快乐怎么夺走的？ Kita bisa kehilangan materi di dunia ini, kesehatan, kemudian banyak hal di dunia ini yang membuat kita tidak bahagia lagi. 那你说结婚搞赢了，结婚快乐吗？ Nah, apakah pernikahan itu bahagia? 那如果不快乐，每人为什么很多人都结婚啊？ Kalau tidak bahagia, kenapa orang-orang pada menikah? 结婚是很快乐的，世界能够给你快乐。 Menikah itu bahagia, dunia itu memberikan kebahagiaan. 但是两个人相处久了咯，发生冲突、发生摩擦咯，那时候才是叫做痛苦。 Tapi ketika kedua orang ini berhubungan, lama-lama ada gesekan, baru di situ kesedihan ataupun kesulitan dimulai. 所以结婚不好玩的啊！ Jadi pernikahan itu bukan satu hal yang bisa dianggap remeh. 世界能够给你快乐，也同时把你的快乐夺走。 Dunia bisa memberikan kebahagiaan kepada saudara, tapi di saat yang sama juga bisa mengambil itu dari saudara. 失去会带来痛苦。 Kehilangan akan membuat kita sedih. 然而，记得耶稣跟我们同行这条人生的道路。
Tapi kita tahu bahwa ada Yesus yang mendampingi kita untuk menjalani hidup ini. 你看这个福分，这个安慰啊，绝对是没有任何个东西能够把它夺走的。 Saudara lihat bahwa berkat ini tidak akan diambil oleh siapapun dari kita. 保罗的经历告诉我们，谁能够使我们跟基督的爱隔绝呢？是不是这些伤痛苦难呢？ Paulus berkata kepada kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan, kesesakan? 接下来他给我们一个答案，就是什么？我深信，无论是死是生，都不能叫我们跟上帝的爱隔绝。这爱是在耶稣基督里。 Kemudian Paulus dengan yakin berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 若是我们在耶稣基督里，肯定能够走出这个伤痛。 Kalau kita di dalam Kristus Yesus, maka kita pasti bisa keluar dari kesedihan ini. 若是你走不出来啊，你沉溺在哀痛当中，就会产生自怜啊。 Jika tidak keluar dari kesedihan ini, malah berlarut-larut di dalamnya, maka akan terjadi yang namanya kita mengasihani diri sendiri. 你知道那些自怜的人哦，他们总觉得自己是全世界最可怜的人，没有人比他更痛苦。 Orang yang mengasihi diri sendiri akan merasa dia itu paling kasihan di dunia ini. Dan merasa tidak ada orang lain yang lebih kasihan dari dia. 你知道我们福建话，这边福建人啊，福建话特别是老人家很喜欢讲一句话，说什么“你靠不我靠”，听过这句吗？福建人啊，“你靠不我靠”。 Orang Hokkien mungkin ada satu kalimat ini ya, kepahitan saya itu tidak akan kepahitan saudara tidak akan melebihi kepahitan saya. 那自怜的人总是觉得他是全世界最苦的了，你的苦都不能够比我的苦了。 Jadi seluruh dunia ini saya yang paling kasihan, maka kesedihan saudara tidak akan bisa melebihi kesedihan saya. 那伤痛是生命的一部分， Kesedihan adalah bagian dari kehidupan ini. 然而不要把伤痛捆绑我们，或是把我们自己囚禁起来。 Jadi kesedihan ini jangan sampai membelenggu kita, memenjarakan diri sendiri. 我们要走出伤痛，重新出发，迎向另一个未来。 Kita harus keluar dari kesedihan ini, mulai dari yang baru dan menyongsong masa depan yang baru. 那么要怎样走出伤痛呢？ Tapi bagaimana kita bisa keluar dari 我 kesedihan 们 ini? 可以从大卫的生命的经历来学习走出伤痛的三部曲。 Kita bisa belajar dari Daud bagaimana bisa keluar dengan trilogi keluar dari kesedihan ini. 大卫跟这个别斯巴所生的孩子患了重病， Anak dari Daud dan Batseba sakit. 那大卫就为这孩子祷告，整天匍匐在地上祷告，禁食祷告好多天，祈求上帝来医治他的孩子。 Daud tiap hari berdoa untuk anaknya sampai berbaring di tanah untuk anaknya bisa sembuh. 他这么努力的祷告，上帝没有听他的祷告，一个礼拜他孩子就死了。 Daud begitu tekun berdoa tapi Tuhan tidak mendengarkan doanya. Dalam seminggu anaknya meninggal. 哎，有一件事情我们要知道的了， Dalam hal ini kita perlu tahu, 不是我们的祷告都能够得到的。 bukan berarti kalau kita berdoa maka kita pasti mendapatkannya. 当然，我们希望我们一祷告，上帝就能够马上成就。 Tentunya kita mau ya kalau kita berdoa maka Tuhan pasti menjawabnya. 然而很多时候不是这样的。 Tapi seringkali tidak seperti itu. 你看，最早期来到槟城传福音的宣教士， Kita lihat seorang misionaris yang dulu datang untuk mengabarkan Injil. 那我在槟城呢牧会41年了，所以我就对槟城一些宣教的历史有一点的兴趣。 Saya mengembalakan gereja di Penang selama 41 tahun dan saya lumayan tertarik dengan pekerjaan misi. 那最早来到槟城向华人传福音的宣教士，很可能就是 John Inch 这个人。 Yang paling awal memberitakan Injil kepada orang Chinese adalah John Inch ini. 那我找他的相片啊，找来找去找不到， Saya mencoba mencari fotonya tapi gak ketemu. 那给我找到他的坟墓。 Akhirnya yang saya ketemu adalah makamnya. 他的坟墓就在槟城这个法国 Street 的坟场。 Jadi makamnya ada di Penang di satu pemakaman di sana. 那这个坟场呢，你们有到过槟城？你们知道槟城有一条路叫做槟榔路，知道吗？啊，槟榔路有一档假尖锐很出名，你要排队的啊，那条路叫槟榔路。 Saudara-saudari mungkin pernah ke Penang, Penang dan tahu di sana ada satu yang namanya Jalan Penang ya, berarti di sana. 它的路头有2间 hotel，Continental Hotel、Malaysia Hotel，它的对面就是这个坟场。
Di situ ada Hotel Continental dan di seberangnya adalah pemakaman ini. 那这个坟场是槟城最古老的坟场之一。 Pemakaman ini menjadi pemakaman yang paling tua di kota itu. 现在公开，你们什么时候进去都可以去参观、去拍照。 Sekarang terbuka untuk umum dan setiap turis bisa berfoto di sana. 哎，我常常看到那些新人啊，那些年轻人啊，搞银啊，穿新娘衣服，哎，跑到坟前里面拍照的咯。 Saya sering melihat pasangan yang baru menikah di depan pemakaman ini mereka berfoto. 世界变了啦，什么都敢拍的咯。以后一定去这个观察点去效应也不懂啊。 Dunia ini sudah berubah ya. Jadi apapun difoto, mungkin sampai di depan peti mati aja mungkin difoto. 那你走入这个坟场啊，你就看到中间有一个很大型啊，这么大型的这个坟墓。 Ketika melewati pemakaman ini, maka saudara-saudari akan melihat satu makam yang besar. 这个坟墓啊，就埋了 John Inch 他一家5口。 Di dalam makam ini telah dimakamkan John Inch dengan 5 anggota keluarganya. 这个 John Inch 在1818年，他先来到马六甲学习中文。 John Inch ini datang ke Malaysia di tahun 1818 untuk belajar bahasa Mandarin. 然后第二年1819年，他就来到槟城向华人来传福音。 Tahun 1819 ke Penang untuk mengabarkan Injil kepada orang Chinese. 那6年之后，他就病死在槟城。他才几岁？那时候他才29岁。 6 tahun kemudian beliau meninggal dan pada saat itu baru berusia 29 tahun. 他23岁带那新婚的太太一起来槟城。 Tahun 2003, di usia 23 tahun, beliau membawa istrinya yang mereka baru menikah untuk sama-sama ke Penang. 他太太在槟城生活了3年，病死了。 Istrinya di Penang selama 3 tahun kemudian meninggal. 这3年当中，他生了3个孩子。 Dalam 3 tahun ini tadi sakit dan meninggal ya dan dia mempunyai 3 orang anak. 第一个孩子活不到6个月死了， Anak pertama gak nyampe 6 bulan sudah meninggal. 第二个孩子只活到1个月04天死了。 Anak kedua 1 bulan 4 hari sudah meninggal. 那第3个孩子呢，一出世就跟妈妈一起死了。 Anak ketiga ketika dilahirkan bersama ibunya meninggal. 在槟城3年，太太跟3个孩子都死了。 Di Penang 3 tahun, istri dan 3 anak meninggal. 你说这是不是伤痛啊？这是不是悲伤啊？ Menurut saudara-saudari, apakah ini kesedihan? 或者我们会问上帝啊，你在做什么啊？你为什么没有听他的祷告？ Mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, engkau lagi melakukan apa? Kenapa engkau tidak mendengarkan doa mereka? 3年里面失去4个亲人啊，你说痛不痛啊？ Dalam 3 tahun kehilangan 4 orang anggota keluarga. Menurut Anda itu sakit atau sedih nggak? 然而 John Win 在他们的坟墓，他们选了这些经文。 Kemudian John Win di makam mereka menuliskan, 然而在这一切的事情上，我们靠着爱我们的主，已经活得完全的胜利。 tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 失去亲人的伤痛没有打倒他， Kehilangan orang yang paling dikasihi tidak menjatuhkan dia. 靠着爱他的主耶稣，他走出伤痛，继续在槟城向华人来传福音。 Bersandar dengan kasih Yesus Kristus, maka dia tetap bertahan di Penang dan mengabarkan Injil kepada orang Tionghoa. 你看大卫在孩子死了大卫在孩子生病的时候，他禁食祷告，他流泪祷告，他只能伏在地上祷告。 Daud ketika anaknya masih sakit, Daud itu berpuasa, menangis dan berbaring di tanah untuk berdoa. 最后孩子死了。 Akhirnya anak itu meninggal. 当大卫听到孩子一死了，他就马上做了3件事情。 Ketika Daud tahu bahwa anaknya sudah meninggal, Daud melakukan 3 hal. 那这3件事情也是我们应该学习的，因为它能够让我们走出什么伤痛。 3 hal ini juga yang kita perlu pelajari sehingga kita bisa keluar dari kesedihan kita. 这3件事情我就称为什么？走出伤痛的3部曲。 3 hal ini saya sebut sebagai trilogi untuk keluar dari kesedihan. 那第1部曲是什么？你要接受， Trilogi pertama adalah kamu harus terima. 接受不能改变的事实。 Menerima kenyataan yang tidak bisa diubah. 那大卫听到孩子死了，马上从地上起来吃饭冲凉，到上帝的殿。 Ketika Daud mendengar bahwa anaknya sudah meninggal, Daud langsung bangun, mandi, makan dan menyembah Tuhan di
rumah Tuhan. 但是他身边那些大臣，所谓那些做官的人都不明白，哎，怎么搞什么鬼啊？ Tapi para orang-orang yang di samping Daud, mereka pada bingung dan mereka bingung kenapa Daud melakukan hal ini. 就问他说：“哎，孩子活着的时候你近视，你又哭了；孩子一死，你反而哎起来吃饭。” Dan menanyakan Daud, waktu anak masih sakit, kamu berdoa menangis, tapi ketika anak sudah meninggal, kamu malahan mandi dan bangun dan makan. 对他们来说，哎，孩子死了，你应该更伤心才对呀。 Bagi mereka kalau anak sudah meninggal, maka kamu harusnya lebih sedih lagi. 我想这是很多人的做法的啦，都是很正常的嘛。好像我看我以前槟城的那些会友啦，孩子死或是父母死了，哇，伤心的半米，哭到好多天才好起来了，这才是正常吗？ Nah ini sepertinya hal yang wajar dan biasa ya. Dimana misalnya ada yang kehilangan orang tua, mereka menangis sampai meraung-raung dan mereka merasa itu sesuatu yang wajar. 那大卫怎样回答他们？ Bagaimana Daud menjawab mereka? 大卫说：“孩子还活的时候，我尽是我祷告啊，我向上帝恳求，或者上帝会可怜我啦，怜悯我啦，哎，让我的孩子不死了，医治我的孩子啦。” Daud berkata, kalau misalnya ketika anak masih hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. 既然孩子死了嘛，上帝把他收回去了，那么我何必又在那边近视，又在那边哭啦？难道我还能够让他活起来吗？ Tetapi anak ini sudah mati. Apakah dengan aku menangis bisa mengembalikan dia? Mengapa aku tetap harus berpuasa? Jadi dapatkah aku mengembalikan lagi dia kepadaku? 那大卫这个举动就告诉我们一件事情：接受不能够改变的事实。 Yang dilakukan Daud memberitahukan kepada kita untuk menerima kenyataan yang tidak bisa kita ubah. 哎，孩子死了咯，这是不能改变的事实的。 Anak sudah meninggal, ini adalah kenyataan yang tidak bisa 所以你要 diubah. 记得，只有接受，你才能够释放伤痛，走出伤痛。 Hanya dengan menerima, maka engkau bisa keluar dari kesedihan ini. 在不能够改变不幸的时候，我们要学习接受不能够改变的事实。 Dalam kenyataan yang tidak bisa diubah ini, kita perlu tetap bisa menerima 所以 kenyataan 接 ini. 受事实是走出伤痛的第一步。 Jadi penerimaan ini adalah tahap pertama, langkah pertama untuk keluar dari kesedihan. 那美国早期有个神学家尼泊尔， Ada seorang teologia 他 bernama 在 Timbur. 他在1934年啊，他写了一篇20世纪最出名的祷告文。 Waktu itu dia akan menuliskan satu doa yang sangat terkenal. 那么在世界第二次大战的时候，美国啊就把这个祷告文印成了4000多万张，分配给那些出去打仗的兵士。 Pada saat itu di Perang Dunia, Amerika mencetak sekitar 4.000 lembar doa ini untuk bisa disebarkan kepada tentara-tentaranya. 那这个祷文很简单，可能你们有读过、有看过的。 Doa ini mungkin saudara-saudari juga sudah pernah mendengarnya, melihatnya. 上帝啊，赐给我宁静接受我无法改变的事，赐给我勇气改变我可以改变的事，并且赐给我智慧，能够分辨这两者有什么不同。 Ya Tuhan, berikanlah aku ketenangan untuk bisa menerima apa yang tidak bisa aku ubah, dan keberanian untuk bisa mengubah apa yang aku bisa, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan keduanya. 那这个祷告文不只是我们的祷告，也应该成为我们生活的方式。 Doa ini bukan hanya menjadi doa kita, tapi harusnya menjadi satu gaya kehidupan, gaya hidup kita. 那不可能改变的事，一定要接受。 Yang tidak bisa kita ubah, kita harus terima. 若是你不肯接受，你会让伤痛来主宰你的心灵。 Jika Anda tidak terima, maka Anda akan mengizinkan kesedihan itu menguasai hati Anda. 我们总是很喜欢接受那些快乐好事的。 Tentunya kita sangat senang untuk menerima hal-hal yang bagus, yang bahagia, yang menyenangkan. 当然，你告诉我，你生活当中这一生当中，你有几件所谓快乐的事？你告诉我。 Coba saudara-saudari bisa kasih tahu ke saya, dalam hidup ini ada beberapa hal yang membuat saudara bahagia. 我们华人有一句老话叫什么啊？人生不如意事十之八九啊。 Di dalam kehidupan kita ada satu kalimat seperti ini ya. Dari 8 atau 9 hal dalam 10 hal dalam hidup ini biasanya bukan yang kita inginkan. 简单的来说，你一生当中好事啊，快乐的事只是很少而已啦。 Boleh dibilang dalam hidup hal-hal yang baik itu tidak banyak.
那么遇到不如意、伤心的事情，我们是否向上帝祈求，给我们平静的心来接受不能够改变的事实？ Ketika kita ketemu hal yang baik, bukannya kita akan meminta Tuhan memberikan damai sejahtera untuk menerima hal yang kita tidak bisa ubah. 若事情已经不可能改变了，让我们接受事实，不再存着幻想或是拒绝面对事实。 Jadi kita perlu untuk bisa menerima hal yang tidak bisa kita ubah lagi. Kita perlu berhenti untuk berilusi ataupun menolak untuk menerima kenyataan itu. 那只有这样，我们才能够走出伤痛，靠主什么重新再出发。 Hanya dengan seperti ini, bersandar kepada Tuhan untuk memulai yang baru, maka kita bisa keluar dari kesedihan 那 ini. 英国文学这个大师莎士比亚，他有一句名言这样说： Pujangga yang terkenal Shakespeare berkata seperti ini. 聪明的人不会永远守在那里，为自己的损失而哀叹，反而积极的去寻找方法来弥补自己的损失。 Orang yang bijak tidak akan duduk dan kemudian mengeluh tentang kerugiannya, tetapi secara aktif akan mencari cara untuk bisa menebus kerugiannya. 若是一件事情已经不可能改变了，让我们来接受事实吧。 Kalau ada satu hal yang kita sudah tidak bisa ubah, marilah kita terima kenyataan itu. 那基督教有一个传奇人物，也是激励大师，也是所谓的布道家，就是这个尼克。 Ada seorang evangelis ya pengkhotbah yang terkenal yaitu Nick Fujitsu. 他一出生就无卡无丘的人， Ketika lahir dia tidak mempunyai tangan dan kaki. 他有一句名言，他这样讲什么？上帝不会允许让那些对你没有益处的事情发生在你的生命当中。 Ada satu quote terkenalnya beliau yaitu Allah tidak akan membiarkan mengizinkan hal-hal yang tidak baik untuk ada di hidup saudara. 对人来说，即使一切发生在他的事情的，在他生命当中的事，即使他出生无卡无丘，都是对他有益处的、有目的的咯。 Bagi dia, yang terjadi dalam hidup dia ketika dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki, itu semuanya ada tujuan dari Tuhan. 因为他认为因为上帝能够使用他的切线，成为更多人的祝福。 Karena Tuhan bisa memakai kekurangan dia untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. 现在超过几亿的人听过他的见证。 Sekarang begitu banyak orang, bermiliar orang sudah mendengarkan kesaksian hidupnya. 所以记得让我们学习接受上帝在我们的生命当中所应许的事情。 Jadi kita perlu untuk mengizinkan Tuhan hal-hal yang Tuhan sudah izinkan dalam hidup kita terjadi. 接受不能改变的事实，才能够走出伤痛，重新出发。 Kita perlu menerima hal yang tidak bisa kita ubah untuk bisa keluar dari kesedihan ini. 这是第一部曲那么第二部曲呢？ Ini adalah trilogi pertama. Trilogi kedua adalah 你要学习放下。 kita harus belajar melepaskan. 放下是什么？你不要放大你的伤痛，把它放下，交托。 Kita jangan membesar-besarkan kesedihan, tapi lepaskanlah dan berserah. 大卫听到孩子死了，马上起来冲凉换衣服，进入上帝的殿。当时还没有殿去上帝殿敬拜。 Daud ketika mendengar anaknya sudah meninggal langsung bangun, mandi, makan, kemudian langsung beribadah. 孩子活着的时候，他忧伤痛苦尽是，整夜匍匐在地上，不肯上床睡觉。 Ketika anaknya lagi sakit, setiap hari dia berdoa, selalu berbaring di tanah dan tidak akan ke ranjangnya untuk beristirahat. 他的生活完全不正常。 Hidupnya sama sekali tidak normal. 然后听到孩子死了，哇，马上又恢复正常了咯。 Ketika anaknya meninggal, malah hidupnya menjadi normal. 大卫的转变好像在做戏演戏一样Kita melihat perubahan hidup Daud ini seperti lagi bermain sandiwara. 其实大卫这个举动表明他什么？他懂得放下。 Tetapi apa yang dilakukan Daud memberitahukan kepada kita bahwa dia tahu arahnya. 放下忧伤，放下伤痛。 Dia tahu bagaimana untuk melepaskan, yaitu melepaskan kesedihannya, melepaskan rasa sakitnya. 懂得放下，你才能够走出伤痛，不至于活在忧伤当中。 Tahu untuk melepaskan itu akan membuat kita keluar dari kesedihan sehingga kita juga tidak hidup dalam kekhawatiran. 有一句话这样说。 并没有任何的枷锁把你捆绑，是你自己紧紧抓住枷锁不放，这才是问题的所在。 Ada kalimat seperti ini, tidak ada belenggu yang mengikat engkau, engkau sendiri yang memegang erat belenggu tersebut dan disitulah letak 这 masalahnya. 个枷锁是以前中国那些犯人你还什么前面2个那个木头架在颈子，这个叫枷锁了。 Narapidana zaman dahulu mereka punya 2 batu yang ditaruh di leher mereka, itu yang dimaksud dengan belenggu. 我们是自由的人， Kita semua adalah orang yang 没有 bebas. 任何的枷锁把我们捆绑， Tidak ada belenggu yang membelenggu kita. 只是我们紧紧抓住这个枷锁不放，这才是我们的问题。 Tapi kita memegang erat belenggu itu
Itu yang menjadi masalah kita. 哎，你知道吗？你不是没有路可以走了，是你害怕走出来了。 Sebenarnya bukan engkau tidak punya jalan keluar, tapi karena engkau takut untuk keluar. 你已经习惯痛苦了咯，你已经习惯埋怨了咯，你不想走出来，你甘愿活在痛苦当中。 Saudara udah biasa dengan keluhan, udah dengan kesedihan, dan akhirnya memilih dan lebih suka untuk selalu tinggal di dalam kesedihan itu. 那50年前我在新加坡读神学， 50 tahun lalu ketika saya lagi di sekolah teologi ya, 而我们有课就是社会问题。 waktu itu ada beberapa masalah sosial di 那 masyarakat. 有一次讲师带我们到新加坡的监牢探访， Pembicara membawa kita ke penjara waktu itu untuk melakukan besuk. 我们跟这个犯人讲话， Kami berbicara dengan para narapidana 其 ini. 中一个犯人差不多50多岁，他告诉我们他在里面已经住了10多年。 Ada seorang narapidana udah 50 tahun di penjara sudah 10 tahun. 我们问他你什么时候要出去要离开监牢？ Kami bertanya kapan kamu mau keluar dari penjara ini? 他说我不想去了咯，我要住在监牢，我要死在监牢。 Terus dia bilang saya gak mau keluar lagi dari penjara, saya mau mati di penjara. 哪里有这样的犯人？每个犯人就等时间嘛。哇，有1个月，还有2个月我就出去了在等时间要离开监牢。反而他说他要住在监牢。 Kita berpikir mana ada narapidana seperti ini ya, kok maunya mati di sana ya, bukannya dalam 2-3 bulan udah pengen keluar. 他告诉我们，我在里面已经习惯了啦。 Dia berkata kepada kami bahwa saya sudah terbiasa di sini. 现在外面的世界已经变得这么厉害，我出去可能我根本不能适应了。 Dunia di luar sudah berubah terlalu banyak, kalau saya keluar saya mungkin tidak bisa menyesuaikan diri lagi. 我还是住在里面好啊。 Saya di sini aja lebih baik. 他不是没有路走，他害怕走出来。 Orang ini bukannya tidak punya jalan keluar, tapi takut untuk keluar. 所以你知道，世界上没有走不通的路，只有你这个想不通。 Jadi di dunia ini tidak ada jalan yang buntu, tapi adanya adalah pemikiran yang buntu. 世界上没有放不下的事，只是你这个不肯放下的人。 Tidak ada suatu hal apapun di dunia ini yang tidak dapat dilepaskan, yang ada hanya orang yang tidak mau melepaskannya. 你知道什么叫做钻牛角尖吗？啊， Apakah saudara tahu apa yang dimaksud dengan 钻牛角尖，你一直钻进里面，你不肯出来。 yaitu selalu muter di dalam ya, tidak mau keluar. 若是要走出伤痛，得到自由，就必须放下心灵的枷锁，放弃熟悉的牢房，勇敢的走出来，你就会发现前面是一片宽阔的天地。 Jika engkau ingin terbebas dari kesedihan dan memperoleh kebebasan, engkau harus melepaskan belenggu hatimu, meninggalkan sel penjara yang engkau kenal, melangkah keluar dengan berani, dan engkau akan menemukan bahwa dunia luas terbentang di depan. 所以你要记住，没有人绑住你，是你自己不愿意放下。 Jadi saudara-saudari, Anda perlu ingat bahwa tidak ada yang membelenggu saudara-saudari, tapi engkau sendiri yang tidak mau melepaskannya. 若是你愿意放下，你就能够走出伤痛，拥有心灵的自由。 Jika Anda bersedia melepaskannya, maka di dalam hati Anda akan ada satu kebebasan. 第三部曲要学习专注。 Trilogi ketiga, kita perlu belajar untuk fokus. 大卫听到孩子死了，马上到上帝的殿敬拜。 Ketika Daud mendengar anaknya sudah meninggal, langsung segera ke bait Allah untuk beribadah. 他没有先去看看孩子，哎呀，安慰安慰老婆啦，反而去上帝的殿敬拜。 Dia tidak melihat anaknya dulu atau menghibur istrinya, tapi langsung ke bait Allah untuk menyembah Allah. 那他这个举动就告诉我们什么？他把焦点集中在上帝的身上。 Apa yang Daud lakukan mengatakan kepada kita untuk berfokus pada Allah. 他没有把焦点集中在自己的伤口。 Dia tidak memfokuskan untuk luka di diri sendiri. 那在我们的经验当中，若是你不要去想你的伤口啊，不要去想它啊，哎，你就不会觉得很痛的咯。如果你一直看它，哎呦痛啊痛啊痛啊，越看越痛，是吗？ Dalam kehidupan kita, kalau kita melihat ada satu luka dan kita fokus terus di luka itu, kita akan berasa sakit sekali. Tapi kalau misalnya kita tidak, maka mungkin tidak terasa begitu sakit. 所以你不要把焦点集中在伤口，你要转移到其他的地方。 Jadi jangan fokus di rasa sakit itu, tapi perlu dialihkan ke hal yang lain.
不要放大你的伤痛，不要以为你自己是全世界最可怜的人。 Jangan membesar-besarkan rasa sakitmu atau kesedihan itu sehingga merasa di dunia ini saya yang paling kasihan. 你说你失去啊，别人也失去吗？ Saudara bilang saudara kehilangan, orang lain juga kehilangan. 你说你有病啊，别人的病比你更多。哎，我说我的病比你更多啊，我从头到脚都是病啊。 Engkau bilang sakit, orang lain juga sakit, terus engkau bilang saya juga sakit dari kepala sampai kaki. 你说你穷没累啊，人家比你更加没累。 Terus kalau saudara bilang saya gak punya duit, orang lain mungkin lebih gak punya uang daripada saudara. 你说你苦啊，别人比你更加苦。 Kalau misalnya merasa hidup ini pahit, susah, orang lain lebih 所以 susah lagi. 记得不要放大自己的伤痛，我们要学习转移焦点。 Jadi selalu ingat tidak membesar-besarkan kesedihan kita, tapi kita perlu mengalihkan fokus kita. 大卫来到上帝的殿敬拜， Daud datang ke bait Allah untuk menyembah Tuhan. 那敬拜就是把焦点转向上帝。 Menyembah artinya mengalihkan fokus pada Tuhan. 当他转向上帝的时候，他看到上帝的恩典够他用。 Ketika mengalihkan fokus kepada Tuhan, maka Daud melihat bahwa anugerah Tuhan cukup untuknya. 在他晚年的时候，他写下了诗篇23篇，他这样宣告说：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。” Di masa tuanya Daud menulis Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 哎，我们这一生有上帝的恩典、慈爱随着我们，不是黑暗，不是恐惧、忧虑随着你咯。 Di dalam hidup kita ada kebajikan, kemurahan Tuhan yang mengikuti kita seumur hidup kita. 当我们转向上帝，我们看到的是光明，不是黑暗。 Ketika kita fokus kepada Tuhan, yang kita lihat adalah terang, bukan gelap gulita. 当你转向太阳的时候，黑暗就在你的后面。 Ketika kita memfokuskan mengalihkan diri kepada matahari, maka kegelapan itu ada di belakang. 当你背向阳光的时候，你看到是自己的黑影。 Ketika kita menghadap terang, maka yang kita lihat adalah bayangan yang hitam itu. 大卫已经学会把焦点从环境转向上帝。 Daud sudah belajar bisa mengalihkan dari situasi kondisi yang ada kepada Tuhan. 在他的经历当中，他看见上帝的恩典不断的随着他。 Di dalam kesedihan dia melihat bagaimana kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti dia seumur hidupnya. 同时，他也看见自己所拥有的而非失去的。 Dan dia melihat apa yang dia punya, bukan apa yang tidak dia punya. 我们不要一直看你所没有的，多多看你所有的。 Jangan selalu lihat apa yang tidak kita miliki, tapi seringlah lihat apa yang kita miliki. 不要跟人家比较， Jangan kita membandingkan dengan orang lain. 你跟人家比一定输的。 Kalau kita bandingkan, pasti kita berasa kalah. 为什么比较就是我们把我们没有的跟人家有的来比嘛？人有啊无，你比你一定输的。 Kalau kita membandingkan, artinya kita membandingkan apa yang kita tidak punya ke orang lain yang punya. Artinya pasti kalah. 你拿你不好的跟人家好的来比，怎样比啊？你拿你老牙车跟人家的豪车比，怎样比啊？一定输的，所以不要比较。 Jadi gimana saudara bisa membandingkan mobil saudara yang tua dengan mobil orang lain yang bagus? Pasti kalah punya. 你要看到你所有的，不是你没有的；看到你还有的，不是失去的。 Jadi apa yang kita punya, kita perlu lihat itu. Bukan apa yang sudah hilang dari kita. 当我们专注在上帝的身上，就会发现到，哎，我们所领受的恩典原来是丰丰富富的。 Ketika kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melihat bahwa hidup kita itu dipenuhi oleh anugerah yang berlimpah. 大卫走出伤痛，哎，上帝又祝福他了。 Daud keluar dari rasa sedihnya dan juga bisa melihat berkat Tuhan dalam hidupnya. 他跟别斯巴又生了一个孩子，大卫给他叫做所罗门，以后也是称誉皇位的所罗门王。 Daud dan Batseba kemudian punya seorang anak lagi namanya Salomo, dan Salomo ini menjadi raja berikutnya. 上帝的恩典再一次临到大卫的身上。 Anugerah Tuhan, karunia Tuhan ada di Daud. 当我们学会了专注在上帝的身上，我们也会看到我们所拥有的，而非我们所失去的。 Ketika kita berfokus pada Tuhan, maka kita bisa melihat apa yang kita miliki, bukan berfokus pada apa yang tidak kita miliki. 在华人的教会有一个传奇的人物，很特别的人物。 Di dalam satu gereja ada seorang yang sangat spesial. 他名叫黄美莲博士，可能我们有听过他的见证，看过他的 YouTube 的见证。 Yaitu Dr. Huang Meilian.
他出生的时候，因为医生的疏忽啊，造成他脑部神经受到严重的伤害。 Ini karena kesalahan dokter ketika lahir, maka ada masalah di otaknya. 他不能讲话，也不能控制他的口水啊。 Dia tidak bisa berbicara dan tidak bisa mengontrol air liurnya. 他也不能控制他的手走路，手一直摇来摇去，摇来摇去。 Dan dia tidak bisa mengontrol tangannya, jadi kalau jalan selalu maksudnya bergerak ke sana kemari. 他14岁，他的父母移民到美国，他爸爸是牧师，到美国牧会。 di usia 14 tahun, papa dan mamanya mereka pindah ke Amerika karena mengembalakan gereja di sana. 他进入美国的大学读书。 Dan dokter ini juga masuk ke universitas di Amerika dan kuliah. 大学毕业之后，他继续读艺术学博士。 Selesai kuliah, dia melanjutkan kuliahnya ataupun PhD dalam hal seni. 他是博士，他也是画家，他也是作家。 Dia adalah seorang doktor, pelukis dan juga penulis. 那因为他不能够用语言表达嘛，所以每次演讲的时候用笔啦、带嘴啦、用写带假。 Karena tidak bisa berbicara, maka dia harus selalu menulis ketika dia menjadi seorang pembicara. 他有一句很经典的话，就是“我只看我所有的，不看我所没有的。” Ada satu quote yang terkenal dari beliau, yaitu saya hanya melihat apa yang saya miliki, bukan apa yang tidak saya miliki. 那有一次在座谈会当中，有一个学生问他一个问题， Pada saat dia berbicara, ada seorang yang menanyakan pertanyaan ini kepadanya. 他说：“黄博士啊，你看你长成这样子了，你会不会觉得上帝对你不公平啊？” Dr. Huang, ketika melihat kondisi Anda seperti ini, apakah Anda merasa bahwa Tuhan itu tidak adil? 那黄博士就向这个学生笑一笑呢，这个是他招牌的笑容了啊。如果他这样呢，就表示他跟你笑了啦。 Jadi Dr. Huang dengan senyumnya yang sangat unik ini adalah cara beliau senyum. 他在黑板写：“我怎样看我自己啊？” Dan dia mulai menulis bagaimana dia sendiri melihat dirinya. 他说：“第一，我很可爱，真的，他很可爱的了啊。 Yang pertama dia bilang, saya itu amat dikasihi dan saya itu imut. 就说我的腿长得很美啊，至少都比你美啊。 Kakiku itu sangat indah, mungkin lebih indah dari kaki saudara. 哎，我的父母爱我啊， Orang tua saya sayang pada saya. 上帝公平对待每一个人啊。 Tuhan memperlakukan semua orang itu secara adil. 好像我这样的人也能够拿到这博士啊，难道上帝不公平咩？ Saya seorang yang seperti ini aja bisa mendapatkan gelar doktor. Apakah Tuhan itu tidak adil? 第五，我会画画，我会写稿啊。 Saya bisa melukis, saya bisa mengarang. 还有第六，我有一只可爱的小猫。 Saya punya seekor kucing yang cantik. 他还写了几十条他热爱生活的理由。 Dan dia menulis beberapa hal lagi. Hal-hal alasan kenapa dia hidup. 最后，他写下了他经典的这句话：“我只看我所有的，不看我所没有的。” Dan terakhir dia mengatakan hal yang penting dan berharga ini. Saya hanya melihat apa yang saya miliki, bukan melihat apa yang tidak saya miliki. 当我们把焦点转移到上帝的身上，我们不但看到上帝丰盛的恩典，也自然能够走出什么伤痛。 Ketika kita berfokus pada Tuhan, kita bukan saja bisa menikmati karunia berkat Tuhan yang berlimpah, tapi kita juga bisa keluar dari kesedihan itu. 所以记得不要把焦点集中在你的伤口，否则你会越来越痛那你就不可能走出伤痛了。 Jadi ingatlah saudara, jangan selalu berfokus pada rasa sakit itu, karena kalau enggak akan makin dan makin sakit lagi dan Anda tidak mungkin keluar dari kesedihan itu. 那今天我们就从大卫面对伤痛的转变，我们就学习到什么？走出伤痛的三部曲。 Hari ini kita semua belajar dari Daud tentang bagaimana bisa keluar dari kesedihan melalui trilogi keluar dari kesedihan ini. 第一部曲是什么？ Trilogi pertama itu apa? 什么？第一部曲是接受不能改变的事实。 Trilogi pertama menerima kenyataan yang tidak bisa kita ubah. 第二呢？ Yang kedua apa? 放落放下，并且教导不要放大你的忧伤。 Kedua yaitu melepaskan dan berserah, jangan membesar-besarkan kesedihan. 第三呢？ Yang ketiga, 要转移你的伤痛，专注在上帝的身上。 memindahkan, mengalihkan kesedihan untuk berfokus pada Allah. 那希望这篇信息能够帮助我们的每个弟兄姐妹。
Saya berharap hari ini, share saya hari ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudari 也让 sekalian. 我们牢牢记在心中，成为我们的帮助，也能够去帮助那一些伤痛的人。 Dan semoga ini bisa selalu kita ingat dalam hati kita dan juga bisa menjadi berkat buat orang-orang untuk keluar dari 最 kesedihannya. 后记得，每个生命都有伤痛，让我们靠主的恩典走出伤痛，千万不要沉溺在伤痛当中。 Dan yang terakhir, setiap kehidupan ada kesedihan. Bersandarlah pada anugerah Tuhan untuk keluar dari kesedihan. Jangan pernah tenggelam berlarut-larut dalam kesedihan. 我们一起祷告， Mari kita doa bersama-sama. 来到上帝的面前。 Kita datang ke hadirat Tuhan. 如果你仍然还有生命的伤痛， Jika engkau merasakan masih ada kesedihan dalam hidupmu, 你可以向上帝来祈求仰望。 engkau bisa datang menghampiri Tuhan dan berdoa kepadanya. 上帝爱我们每个人， Tuhan mengasihi setiap kita. 他也知道我们内心的痛。 Tuhan juga tahu rasa sakit yang terdalam di dalam hati kita. 到他的面前，让我们呈现我们的伤痛。 Mari kita ke hadiratnya dan kita datang dengan kesedihan dan rasa sakit 他 kita. 必垂听，他必安慰。 Tuhan pasti mendengarkan, Tuhan pasti menghibur kita. 天父，我们谢谢你，因为你永远跟我们同在， Tuhan kami sungguh bersyukur padamu karena Engkau selalu beserta dengan kami. 你与我们同行这条人生的路。 Engkau selalu menyertai kami bersama-sama menjalani hidup kami. 路上虽然我们遇到风风雨雨， Kami akan menghadapi banyak badai di dalam hidup ini. 我们会跌倒，我们会伤痛， Kami akan jatuh, kami akan sakit. 然而你并没有离开我们， Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. 你跟我们同在， Engkau selalu beserta 你 kami, 安慰我们， menghibur kami, 你鼓励我们， selalu menjaga 你 kami, 赐给我们力量，重新站起来，继续向前奔跑。 memberikan kami kekuatan untuk bisa berjalan di jalan depan kami. 天父，我们愿意牵着你的手， Tuhan kami mau memegang tangan-Mu. 也求你牵着我们的手， Kiranya Tuhan juga yang memegang tangan kami. 让我们一起同行人生的路。 Sehingga kami bisa bersamamu, bersama-sama menjalani kehidupan ini. 愿主将你的恩惠、平安、慈爱赐给我们每一个弟兄姐妹。 Kiranya Engkau sendiri yang memberikan anugerah damai sejahtera-Mu kepada setiap kami, kepada setiap saudara-saudari di sini. 也赐给我们的家庭。 Dan berikan juga untuk keluarga kami. 我们将祷告是靠我主耶稣基督得胜的名求。 Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus yang penuh dengan kemenangan. 阿门。 Amin.